أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan santri jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan semua fardu maghrib secara berjamaah. Kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Mutawasilan kita masih lagi bincangkan dalam pengajian tasawuf kitab kita iaitu Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tajuk kita iaitu solah dan tajuk kecilnya melazimkan diri berjamaah. Dalam ilmu tasawuf sebagaimana yang saya selalu sebut tuan-tuan sekalian, ialah untuk membincangkan kepada kita berkenaan dengan amal-amal ibadah yang kita bincangkan sekarang ini, iaitu solah. Solah yang diterima. Setelah solah kita sah, ya, solah kita tidak batal. Kalau solah kita batal, maka tidaklah solah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana yang pertama sekali iaitu sama ada sah ataupun batal. Kalau sah kerana kita telah melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam hukum fiqh. Kemudian kalau kita tak tunaikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam hukum fiqh, maka solah kita tidak sah. Jadi kalau solah kita sah, sama ada diterima ataupun tidak diterima. Ya? Sah sama ada dapat pahala ataupun tidak. Itu dapat pahala atau tidak itu dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Kalau solah kita tidak sah, dah tentulah tak ada pahala. Ya, kerana apa? Kerana solah kita tidak sah. Ini kita bincang berkenaan dengan solah berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya tiada seorang pun di antara kami yang akan terlewat dari sembahyang jamaah, melainkan orang munafik yang telah terang kemunafikannya. Dalam zaman Rasulullah SAW sering kelihatan orang tua yang dipapah antara dua orang menuju ke saf untuk bersembahyang lantaran sudah terlalu tua dan tidak berdaya. Jadi itu nak menunjukkan bahawa tuan-tuan sekalian, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ya, mereka tidak akan meninggalkan solat berjamaah satu. Kemudian kalau mereka datang solat berjamaah, mereka tidak terlewat, ya, untuk mendapatkan takbiratul ula, takbir yang pertama bersama-sama dengan imam.
Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, orang yang melambat-lambatkan solat ini tergolong daripada orang yang munafik. Jelas kemunafikannya. Itu sebabnya dia kata orang tua walaupun tak mampu nak datang, tetapi untuk mendapatkan solat berjamaah dan dapat saf yang pertama tu ataupun takbiratul ula, ya, mereka ni sanggup dipapah untuk datang solat berjamaah. Yang disebut munafik, tuan-tuan, iaitu orang yang bukan Islam. Ya, contohnya zaman Rasul, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay ini munafik atau orang kafir. Dan mereka ni dia dan kuncu-kuncu ni berpura-pura Islam. Ya, mereka ini nak menunjukkan mereka ini Islam atau mereka berpura-pura Islam, mereka bersemayang bersama dengan Nabi. Ya, mereka semayang bersama-sama dengan Nabi, berjamaah bersama dengan Nabi. Ya, tapi mereka ini datang lewat, ya, datang lewat. Memang orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Itu sebabnya dia kata mereka yang datang lewat ini jelaslah kemunafikannya. Tapi kalau dia orang Islam nak lewat macam kita ni, tuan-tuan, macam mana? Munafik ke kita? Tidak. Ya, tetapi kita ni kalau kita ni melakukan salah satu daripada tanda-tanda munafik itu, bukan munafik, iaitu bersifat munafik. Ya, kita bukan, kalau munafik itu bukan Islam. Ya, orang Islam kalau dia melakukan salah satu daripada 4 tu, idza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar melampaui batas. Kalau umat orang-orang yang mengaku dirinya Islam itu, dia mengaku kan sama ada 4 ke, 3 ke, 2 ke, ataupun 1 daripada 4 tu, maka dia ni bukan orang munafik. Ya, Nabi kata munafiqan khalisa, munafik tulen. Tetapi orang ini bersifat munafik. Ya, tapi orang munafik tulen ni memang itulah perangai dia pun. Ya, tapi kebanyakan kita ni dah meniru lah perangai-perangai munafik ni. Ya, ataupun telah melakukan sifat-sifat yang ada pada orang munafik. Ya, selalu cakap bohong. Ya, kalau pemimpin, tuan-tuan, dia cakap bohong. Bukan semua pemimpin lah. Ya, janganlah besok anak cucu kita dipimpin, besok dia cakap bohong lagi. Ya, kalau hari ini menang, hari ini turun minyak, dia kata. Ya, turun minyak, dia kata. Itu cakap bohong, tuan-tuan. Ya, kalau tak boleh, jangan cakap. Contohlah, contoh, tuan-tuan. Ya, jangan besok anak cucu kita pesanlah. Ya, kalau jadi pemimpin, jangan jadi orang yang bersifat munafik. Ya, berjanji mungkir. Ya, janji begini. Dalam pilihan raya, janji bukan main lagi, tuan-tuan. Ya, tapi bila menang, tak ada apa-apa dah. Ini realiti, bukannya saya nak cakap politik. Nak cakap sifat-sifat munafik yang ada pada umat Islam sekarang ni. Ya, memang berleluasa. Ya, berleluasa. Bukannya pemimpin saja, ya, tapi sampai mana-mana orang yang lemah imannya. Ya, orang yang lemah imannya memang mereka ni banyak bersifat munafik. Ya, na'udzubillah. Sekali peristiwa Ibnu Ummi Maktum yang buta matanya telah datang mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa di kota Madinah ketika itu terdapat perigi dan binatang-binatang yang merayap. Di samping itu pula rumahnya terlalu jauh dari masjid. Maklumlah, padang pasir. Terdapat perigi-perigi yang tak ada macam kita ni, ada dia punya kolong, tuan-tuan.
Ya, dia tak ada kolong tu, dia tiba lubang je. Kalau orang nampak okeylah, orang tak nampak macam mana? Ya, dia jalan-jalan masuk dalam lubang. Dan banyak juga binatang-binatang yang merayap, binatang-binatang bisa. Ya, ular, kala, jengking dan sebagainya. Ya, di samping binatang buas. Yang keduanya, rumah Ibnu Ummi Maktum ni jauh daripada masjid. Macam kita ni dekat tuan-tuan. Kalau jauh pun naik kereta, naik motosikal, naik basikal. Ya, sekarang ni ada basikal bateri, basikal elektrik pula. Ya, Allahu Akbar. Ya, kita punya nikmat Allah Ta'ala berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amat-amat mudah. Ya, di samping jalannya cantik, jalan raya cantik. Kemudian lampu yang terang menderang. Jalan pun tidak ada semak macam dulu. Cukup mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ataupun mudah untuk kita amat-amat bersyukur kepada Allah SWT. Agar Rasulullah SAW dapat menguzurkannya untuk datang sembahyang berjamaah di masjid. Orang buta tuan-tuan. Dalam rumah jauh. Lepas tu ada perigi-perigi yang takut masuk dalam perigi. Binatang-binatang buas. Rumah pula jauh. Minta supaya excuse lah daripada solat Jumaat ni. Mula-mula Rasulullah SAW menerima keuzurannya. Setelah mendengar semua alasan. Sama alasan yang apa disebutkan tadi. Rasulullah kata, kalau gitu tak apalah. Kalau tak datang berjamaah pun. Tetapi apabila Ibnu Ummi Maktum bangun hendak pergi, lalu ia dipanggil baginda sekali lagi. Baginda bertanya kepadanya, dengarkah engkau seruan muazzin, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah? Jawab Ibnu Ummi Maktum, dengar. Ujar baginda pula, kalau begitu hendaklah engkau datang segera untuk sembahyang. Tidak ada uzur bagimu lagi. Allahu Akbar. Orang yang buta, yang banyak bahaya dalam perjalanan, dengar azan, Nabi kata, pergi datanglah awal, supaya kamu dapat mengelaklah. Kalau kamu datang lambat, kamu gapah nanti kamu tak elak nanti. Kalau datang awal, mungkin kamu dah boleh berjalan perlahan-lahan. Dengan ada tongkat itu, kamu rasa ada lubang ke, tak ada lubang dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, orang yang buta ni pun Rasulullah kata tak ada uzur untuk solat berjamaah. Apatah lagi lah kalau mereka yang cukup sempurna panca indera ni. Apatah lagi lah. Bukannya wajib tuan-tuan. Tetapi sunat muakkah ni, fardu kifayah ni sunat muakkah. Sunat muakkadah. Sunat yang hampir sangat kepada wajib. Jadi kalau sekiranya kita bentukkan macam material ni, kalau sunat ni, kalau sekali pergi dapat 270, 270 kali ganda, kan? Kalau itu sunat muakkadah lah. Tapi kalau kita pergi, maknanya kita dah dapat berganda-ganda daripada apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita disunatkan itu, dan diwajibkan kita sembahyang, Allah Taala bagi kita kelebihan-kelebihan, untuk bekal kita bawa sebanyak-banyaknya bila kita meninggalkan dunia yang fana ni. Bersabda Rasulullah SAW lagi, man sami'an nida farighun sahiha falam yujib fala salatalah. Artinya barang siapa mendengar azan padahal ia tiada halangan dan sihat. Farighun sahiha. Farighun ni lapang. Tidak apa yang menghalang dia. Sahiha, sihat. Tetapi ia tidak datang. Falam yujib fala salatalah. Maka tiada sembahyang baginya. Maksud tak ada sembahyang baginya itu maksudnya apa? Maksudnya bukanlah sembahyang itu tak sah. Kalau dia tunaikan rukun, syarat,
ya, dengan sempurna, tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, sahlah sembahyang tu. Ya, tapi tak ada nilai lah, ya, pada sisi Allah SWT. Ya, tak ada nilai. Tak ada nilai maksudnya tak ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kita harapkan tuan-tuan iaitu ganjaran pahala lah. Ya, tapi dalam satu masa tuan-tuan sekalian, kita jangan melakukan amal ibadah ni kita nak harapkan kita niat ganjaran pahala, jangan. Ya, kerana itu keikhlasan yang paling rendah lah. Ya, keikhlasan third class. Ya, keikhlasan third class. Ya, kita buat nak balasan. Ya, kita buat amal ibadah kita tak nak balasan. Kita tak harapkan balasan. Ya, tuan-tuan buat apa pun lah bentuk, jangan harapkan balasan pahala. Ya, kita niatkan betul-betul untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Ya, kita buat untuk mendapatkan redha Allah SWT. Ya Allah, kau bagi aku redha cukup ya Allah. Ya, aku buat ni, kau redha aku cukuplah. Ya, kalau kita dapat redha Allah SWT ni, kita dapatlah semua. Ya, macam kita lah. Ya, dengan anak kita minta upah. Ya, dia tolong kita, dia kata kalau dapat upah, bapak bagilah upah. Saya tolong, saya all out tolong betul-betul tolong. Ya, mudah-mudahan dapat upah. Jadi kalau kita dengar dapat upah tu, kita pun tak sedap hati tuan-tuan. Ya, kita kata rupanya ada udang sebalik batu budak ni. Ya, dia gaji datang setiap minggu. Ya, dia bekerja setiap minggu, balik tolong, bersihkan rumah, tolong gitu-gini. Ya, tapi bila kita tanya dia, nanti besok bapak sign lah tanah tu ke, tanah. Ya, ataupun rumah bapak ni banyak, ya, kalau bagi sehari satu pun tak luar. Jadi kita pun tak berapa sedap tuan-tuan ni, pasal dia ada udang sebalik batu. Rupanya ada apa-apa budak ni. Ya, memanglah dia rajin, bagus. Dia tolong kita. Anak-anak lain tak nak tolong, tapi nak duit. Tapi dia ni tolong nak duit. Nakkan harta. Tak sedap juga. Ya. Tapi yang ada seorang lagi pula, tolong. Bila kita tanya dia nak apa? Dia kata saya tak nak apa-apa. Ya. Dapat Allah, bapak, mak sayang saya pun cukup. Ya, bila dia cakap begitu, kita bertambah sayang. Pasal kita tidak ada minta apa-apa balasan. Ya, bila kita bertambah sayang dengan dia, apa-apa pun kita bagi. Ya, Allah Ta'ala redha kita, apa-apa pun Allah Ta'ala bagi. Ya, jadi kita ambil yang tertinggi sekali. Ya, keikhlasan yang paling tinggi sekali. Iaitu kita bukan nak pahala, ya, kita nakkan Allah Ta'ala sayang. Ya, sebab aja masuk syurga besok, kita masuk syurga bukan kerana amal ibadah kita. Ya, kita masuk syurga kerana rahmat Allah SWT. Ya, sebagaimana saya ceritakan dulu, Abid 500 tahun. Ya, Abid 500 tahun, bila dia duduk di tengah pulau tu, dia melakukan, dia tak ada buat apa tuan-tuan, asal tak ada duduk tengah pulau seorang-seorang. Ya, jadi dia melakukan amal ibadah je lah. Ya, mayangnya, puasanya, apa saja amal ibadah. Ya, jadi Allah Ta'ala bagi dia satu hari satu biji delima daripada pokok yang tumbuh. Ya, dan air yang sekeliling dia tu tawar untuk dia makan, untuk dia kenyang, untuk dia kuat badan dia untuk melakukan amal ibadah. Ya, dia minta, ya Allah, matikan aku. Ya, aku nak buat amal ibadah je. Matikan aku dalam sujud. Mati dalam sujud. Ya, bila dia mati, malaikat bawa dia ke syurga. Lepas tu dia tanya malaikat, aku masuk syurga ni pasal apa? Malaikat kata pasal rahmat Allah SWT. Dia kata bukan kerana ibadah aku 500 tahun. Bukan, malaikat kata rahmat Allah.
Bagilah aku masuk surga kerana amal ibadah aku 500 tahun siang malam aku beramal ibadah. Ya, malaikat melaporkan kepada Allah. Allah kata kau timbang sajalah nikmat mata sebelah dengan ibadah dia 500 tahun. Bila ditimbang orang tahu gini. Ya, dengan nikmat mata tu selama 500 tahun dengan amal ibadah ni tak terbayar. Ya, sebelah biji mata tak terbayar. Allah Ta'ala kata campakkan dia masuk neraka. Ya, baru dia merayu minta masuk surga kerana rahmat Allah Ta'ala. Ya, jadi kita melakukan amal ibadah ni bukan nak minta masuk surga. Ya, kita minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan, ya Allah, ya, kau bagilah aku redha, kau bagi aku rahmat, ya Allah. Ya, tapi janganlah pula kita tu kalau gitu baik tak payah beramal. Ya, kita minta rahmat Allah je lah. Tak boleh dah tuan-tuan. Ya, macam kita lah. Ya, tiba-tiba anak kita minta kita rumah contoh. Ya, tapi malas muka main. Nak minta tolong pun tak nak. Takkan kita bagilah pada adatnya kan. Ya, tapi maknanya kalau dia ni tolong dengan hati yang ikhlas, ya, tak nak minta apa-apa, dah tentulah kita bagi contoh lah tuan-tuan. Ya, itu kita ni tak kaya, walaupun kita ni kaya. Ya, Allah Ta'ala maha kaya. Pernah Rasulullah SAW hampir membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang telah kita bincangkan pada kuliah kita yang lepas. Ya, Rasulullah ketika nak iqamah, Rasulullah kata, Bilal iqamahlah. Ya, sembahyanglah kamu. Aku nak pergi ke rumah-rumah dan aku nak lihat kalau siapa yang tak ada pergi berjamaah, aku nak bakar rumah. Ya, bukanlah maknanya Rasulullah nak bakar rumah. Maknanya apa? Maknanya berat sangatlah. Ya, beban masalahnya bagi siapa yang tak mahu solat berjamaah ni. Ya, kenapa? Kerana solat jamaah ni banyak kesan yang pertama sekali tentulah Allah redha tuan-tuan. Ya, kesan yang kedua tu mudah-mudahan ya dengan kita ada keikhlasan menunaikan solat dan keikhlasan kita menunaikan secara berjamaah tu, ya, dapat menyatukan hati-hati kita ni. Ya, itu yang penting tuan-tuan. Ya, dapat satukan hati-hati kita ni. Ya, orang yang datang berjamaah pun hatinya berpecah. Ya, apatah lagi lah kalau tak datang solat berjamaah. Ya, umat Islam sudah berpecah. Ya, sebabnya bala Allah Ta'ala turun beri amaran. Ya, tengok macam Palestin tuan-tuan. Ya, pasal apa? Itu amaran daripada Allah. Pasal umat Islam berpecah. Negara Islam berpecah. Ya, dalam Palestin itu sendiri dah pecah. Ya, dalam Palestin itu sendiri dah umat Islam berpecah. Kemudian di luar Palestin, negara-negara Islam berpecah. Masing semuanya mementingkan survival material masing-masing. Sanggup bersekongkol dengan negara kafir. Kenapa? Kerana nak menjaga survival material negara masing-masing. Ya, maka mereka tak menghiraukan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi balalah tuan-tuan, balalah Allah Ta'ala. Jadi dilanyak-lanyaklah kita ni orang kafir. Ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kata akhir zaman umat Islam ini akan dilanyak-lanyak oleh orang kafir. Umpama gula yang dikerumuni oleh semut yang banyak. Sampaikan gula tu yang banyak tu sampai tak nampak. Ya, semuanya tak banyak, gulanya menunjung tinggi, tapi oleh kerana semutnya seko-seko tu rapat-rapat kan, tak nampak gula tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, pada ketika itu kita ni sedikit ke? Nabi kata tidak. Nabi kata kamu ramai. Mari itu umat Islam ramai. Orang Israel tu kalau umat Islam ni bersatu, duduk atas ludah aja tuan-tuan, habis orang Israel tu.
Tetapi Nabi kata umat Islam pada ketika itu dijangkiti oleh penyakit wahan. Penyakit wahan. Alif lam waw ha nun. Al-wahlu. Wahan. Sahabat kata, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia, takut mati. Ya? Sayangkan dunia, tuan-tuan. Bila sayangkan dunia, takutlah mati. Ya, maka pada ketika itu, habislah kita dilanyak-lanyak saja orang kafir. Kita pandang je lah. Kita hanya mampu berdoa lah, ya Allah. Doa sajalah. Ya, nak lawan tak dapat. Asal kita berpecah. Ya, kalau kita bersatu, semua negara Islam itu bersatu, tuan-tuan. Ya, barulah orang-orang kafir ini gerun. Ya, mereka ni tak kuat. Tapi ya, mereka gunakan sebagaimana penjajah dulu, ya, apa ni, divide and rule. Pecah perintah, pecah perintah, pecah perintah. Itu sebabnya negara Islam tu ada pecah-pecahkan dah. Ya, lepas tu diperintah habis. Ini merupakan suatu amaran yang keras dan ancaman yang berat terhadap orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Ya, ancaman yang berat sampai Nabi nak bakar rumah tanpa sebab yang betul. Ya, maknanya tanpa alasan, tanpa sebab yang munasabah ataupun tanpa sebab yang dipersetujui oleh syarak. Ialah misalnya ia tidak dapat hadir kerana suatu halangan, ataupun jika hadir akan mendapat susah yang terang, yang sukar dapat ditanggung oleh kebanyakan orang. Ya, maknanya kalau dia hadir juga, ya, ada senarai tuan-tuan ni dalam kitab fiqh, mereka yang diuzurkan daripada datang solat berjamaah. Ya, bukan sebagaimana apa yang kita kata, dah ramai datang ni, terlepas dah fardu kifayah. Ya, lepas dosa kita, asal dah ramai datang. Kalau 5 orang pun datang, satu imam 5 orang datang, dah cukup dah untuk melepaskan tuntutan fardu kifayah. Ya, bukan itu tuan-tuan, ya, bukan itu. Maknanya ini individu. Ya, dibebankan kepada individu, sunnah muakkad. Ya, bukannya kita tengok cukuplah satu golongan, lepaslah dosa satu kampung. Ya, kalau begitu tak payah datang tuan-tuan, guys. Cukuplah imam seorang, bilal seorang tuan-tuan. Ada 2 orang berjamaah cukup lepas satu kifayah. Ya, tak perlu kita buat masjid besar-besar. Ya. Ni masalah kena tak faham, tak faham. Jadi dia kata kat sini dia tidak hadir kerana halangan. Ya. Halangan yang tak boleh dielakkan, ataupun kalau dia hadir mendapat susah yang terang, ya, yang sukar ditanggung oleh kebanyakan orang. Ya, kalau dalam kitab fiqh disebut, kalau tengah hari itu panas yang amat sangat, kalau dia pergi itu boleh pengsan lah, begitulah. Ya, ataupun hujan yang amat-amat lebat. Kalau kita pergi sampai dekat masjid ni kita lencunlah pakaian. Ya. Ataupun nak jalan ada musuh. Kalau kita pergi dah tentulah kita binasa dia adanya musuh tengah jalan. Ataupun waktu masuk bersangatan lapar. Lapar sangat. Kalau pergi juga memang tak khusyuk lah. Jadi ada 10 sebab yang boleh menguzurkan seseorang itu daripada solat berjamaah. Ya, nanti kalau saya ingat minggu depan saya bawa dia punya teks tuan-tuan, ya. Teks keuzuran solat berjamaah tu, ya. Kita contoh sikit, ada contoh kat sini. Dalam pada itu, jika ia cubakan juga dirinya untuk hadir, maka itulah lebih utama. Nampak tu?
Walaupun ada halangan, walaupun susah sangat kalau dia datang, dia gagahkan itulah yang lebih aula ataupun lebih afdal. Dan pahala yang akan diterima tentulah besar. Berbanding dengan orang yang datang boleh datang dengan selesa, tak ada apa-apa halangan. Tapi dia ni datang terdapat halangan-halangan yang tak dapat dielakkan, tapi dia datang juga. Bergandalah ganjaran pahala dia. Kecuali dalam beberapa hal yang luar dari kesanggupannya. Misalnya, dia kena sakit, buang-buang air dan tidak berhenti-henti. Cerit-berit dah orang kata, cerit-berit. Macam mana nak datang? Sekejap masuk tandas. Jika dia datang untuk berjemaah juga, dia khatiri akan mengotorkan masjid dengan najis atau seumpamanya. Itu contohlah. Keuzuran itu maksudnya ialah melepaskan orang yang uzur itu dari tanggungjawab ataupun tidak berdosa. Jadi maknanya keuzuran yang macam itu tidak berdosa dia kalau tak datang. Ada kalanya dapat pahala juga sesudah melepaskan tanggungjawab bagi orang yang benar-benar beruzur. Yakni ia benar-benar ingin hadir jika boleh, sedangkan hatinya merasa sedih dan kesal kerana tidak dapat hadir. Sehingga terluput daripadanya perkara taat kepada Allah Ta'ala dan tidak berpeluang membesarkan apa yang dianjurkan olehnya. Jadi tuan-tuan, ada orang yang tetap mendapat ganjaran dan ganjaran pahala walaupun dia tak dapat datang. Dia tak dapat datang tapi dia dapat ganjaran. Kenapa dia kata dia ni memang nak datang, tapi memang tak dapat, memang tak boleh nak datang. Dia betul-betul nak datang. Bila dia tak dapat datang ni, dia rasa terkilan sangat, sedih sangat. Pasal apa? Kerana dia dah biasa datang. Tapi pada kali ini dia tak dapat datang. Dia kata tetap Allah Ta'ala berikan dia ganjaran pahala. Sebagaimana hadis yang saya bacakan dulu. Hadis yang saya bacakan dulu yang bermaksud apabila seseorang itu sakit ataupun seseorang itu bermusafir, maka Allah SWT malaikat akan mencatat pahala sebagaimana ia sehat dan sebagaimana ia tidak bermusafir ataupun dia bermukim. Bila masa dia sehat, dia pulun buat. Datang berjamaah, dengar kuliah, sembahyang sunat, banyak buat. Baca Quran, melakukan ibadah-ibadah yang sunat, banyak. Ataupun masa dia bermukim, dia tidak bermusafir. Jadi dia sempat buat segala-galanya. Bila dia sakit, tentulah dia tak dapat buat. Dia dapat buat yang fardu saja, yang wajib je. Semayang, kita ada dalam semayang tu ada sunat kan. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Bagi orang sakit, dia tak boleh dah buat yang sunat kan, dia buat rukun je. Sunat pun dia tak boleh buat. Apatah lagi lah semayang sunat. Lagilah dia tak boleh buat masa dia sakit. Itu juga dia bermusafir, mungkin dia cepat. Dia dapat buat yang fardu je, yang rukun je, yang sunat dia tak boleh buat. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat tetap catat macam dia beramal masa sihat. Ataupun tetap mencatat masa dia macam dia beramal masa dia bermukim, masa dia tidak bermusafir. Kalau rasa sihat dulu dia pulun buat macam-macam tuan. Katakanlah satu hari dia dapat 100,000 lah. Pasal gandaan pahala sampai 700 kali ganda kan. Tiba-tiba dia sakit. Dia buat yang rukun saja. Yang sunat memang tak boleh buat dah. Kalau dia catat pun 10 je lah. Tapi Allah perintahkan malaikat tetap catat 100,000 juga. Sampai dia sihat ataupun sampai dia meninggal dunia. Ini dia. Ataupun dia masa tak musafir,
dia bermukim, dia boleh buat segala-gala, dia boleh buat. Bila dia musafir, tentu dia tak boleh buat dah. Nak baca Quran tak boleh. Ya, masa tak ada masa nak travel dan sebagainya. Ya, tetaplah malaikat catat sebagaimana dia melakukan amal ketika dia bermukim. Ya, jadi kita ni masa lapang ni, masa sihat ni, kita pulun lah tuan-tuan. Ya, masa kita sakit tu tak payahlah kita terkilan. Tak dapatlah saya pergi berjemaah masjid lagi. Tak payah tuan-tuan. Walaupun kita terbaring kat rumah, pahala kita datang hari ni tetap dapat. Ya, pasal kita memang masa kalau sihat mesti kita datang. Allah Ta'ala tahu. Ya, tapi kita ni biasa kadang-kadang adalah, ya, bukan kita tuan-tuan ni. Masa sihat tak buat. Masa sakit baru nak fikir nak buat. Baru terfikir, ya Allah, aku tak buat ini, aku tak buat ini, aku tak buat ini. Aku nak buat lah, tapi macam mana nak buat? Ya, tak mampu nak buat. Ya, kerana sakit kan. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam satu ghazwahnya, ya, ghazwah ni makna peperangan lah. Ya. Peperangan di zaman Rasul ada dua. Satu namanya ghazwah. Ya, satu namanya sariyah. Kalau namanya ghazwah, peperangan itu disertai oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah ada dalam peperangan itu. Ya, jadi kalau kita baca dalam kitab sirah, kitab sejarah, ya, dia sebut ghazwah, maknanya dengan sendirinya memang Rasul ada dalam tu. Kalau peperangan itu namanya sariyah, maknanya peperangan itu Rasulullah tidak menyertai itu. Ya, itu istilah di dalam peperangan, ya, peperangan dalam Islam. Apa Rasulullah bersabda dalam peperangan, ketika peperangan itu, inna aqwama khalafana bil Madinah masirna masira wala qata'na wadiya illa kanu ma'ana habisahumul uzur. Artinya setengah orang yang kami tinggalkan di Madinah, apabila kami menempuh satu perjalanan dan melintasi sesebuah lembah, melainkan mereka sekalian itu ada bersama-sama kami. Mereka itu telah dilintangi oleh keuzuran. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat yang ketika Nabi pergi berperang bersama-sama dengan tentera, ya, untuk berperang fisabilillah ni, ada sahabat-sahabat yang tidak pergi. Ya, kalau daripada Madinah tu, maknanya Madinah lah. Ada sahabat-sahabat yang tidak pergi. Tapi Nabi kata dekat sini, ketika menempuh perjalanan melintasi sebuah lembah, melainkan mereka sekalian itu ada bersama-sama dengan kami. Ya, mereka yang tak pergi itu ada bersama-sama dengan tentera yang pergi berperang. Maksud tuan-tuan, mereka ni tak pergi kerana uzur. Ya, diuzurkan oleh syarak. Ya, kalau mereka tak uzur, mereka tetap pergi. Memang sebelum ni mereka memang pergi. Ya, dalam peperangan. Tapi oleh uzur, mereka tak dapatlah pergi. Nabi kata, macam mereka pergi juga. Maksudnya apa? Mereka dapat juga pahala. Ya, seolah-olah mereka menempuh, dia kata menempuh perjalanan melintasi lembah. Maknanya apa? Mereka yang pergi ni dapat pahala, mereka yang tinggal pun kerana diuzurkan oleh syarak, mereka itu dapat juga ganjaran pahalanya. Mungkin sahabat-sahabat kita yang dah regular datang berjamaah dekat masjid ni, tuan-tuan, ya, setiap waktu memang dia ada, ya, tapi sekarang ni dah 5-6 tahun dia duduk rumah, pasal dia tak mampu nak datang. Tapi malaikat tetap catat dia punya ganjaran pahala, macam dia datang juga. Ya, jadi amat sedihlah tuan-tuan kalau kita tidaklah mungkin, ya, kita dulu masa sihat kita tak pergi, masa sakit memang tak pergi tuan-tuan. Tak adalah apa catatan daripada malaikat, daripada
kebaikan, tak kira dah bukan berjemaah saja tuan-tuan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita buat masa sihat. Jadi saya kata tadi masa sihat ni pulunlah. Pulunlah buatlah kebaikan, banyak kebaikan tuan. Masa sakit tu janganlah kita tergilan, tak tergilan lagi dah. Kita terima pencen lah. Kita terima pencen penuh. Terima pencen penuh tuan-tuan. Pasal Allah Ta'ala balas, tetap akan balas kebaikan yang kita lakukan. Mereka itu adalah tepat sebagaimana ditunjuk oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidhu minad dam'i hazana. Artinya, dan tidak pula terhadap orang-orang yang mendatangi wahai Muhammad meminta engkau mengadakan kenderaan bagi mereka. Lalu engkau berkata kepada mereka, aku tidak punyai kenderaan bagimu. Mereka lalu membelakang, sedang air mata mereka bercucuran kerana sedih. Mereka yang tak mampu datang ni, tak mampu tuan-tuan, nak berjalan pun tak mampu, minta, wahai Muhammad, aku nak pergi perang. Bagilah aku kenderaan, aku nak pergi juga. Nabi kata, aku tak ada kenderaan. Jadi kamu tak boleh nak pergi, kamu tak boleh nak berjalan, kamu tinggallah kat rumah. Kamu tak boleh pergi perang. Diuzurkan oleh Nabi. Tapi apa? Mereka lalu membelakang, maknanya mereka ni apalah, patahlah kan? Mereka patah, sedang air mata mereka bercucuran kerana sedih. Maknanya kita ni memang tak dapat nak pergi, kita nak pergi berjemaah. Tapi dalam hati kita sedih, tak dapat pergi tuan-tuan. Pasal kita dah biasa pergi. Jadi inilah orang yang walaupun mereka tak dapat pergi, mereka tak dapat nak laksanakan apa kebaikan yang telah mereka lakukan masa mereka sihat, masa mereka bermukim, Allah Ta'ala, malaikat tetap mencatat ganjaran pahala yang mereka perolehi masa mereka buat semasa sihat. Itulah dia rahmatnya Allah SWT kepada hamba-Nya. Tapi hamba-Nya tak mahu tuan-tuan. Kita tak mahu. Ataupun kita kata kita ni degil. Allah kata aku bagi besok, kalau kau tak sihat aku bagi. Tapi kita degil tuan-tuan. Keras hati kepada tawaran-tawaran Allah SWT. Allah tak menyesal, kitalah yang menyesal. Allah Ta'ala tidak terkurang, tidak terlebih. Kalau kita lakukan ataupun kita tinggalkan, kitalah yang terkurang. Kitalah yang menyesal. Mereka inilah tergolong orang-orang yang benar dan ikhlas. Kuat kemahuannya untuk memperolehi apa yang dijanjikan Allah. Serta bersedia untuk mengorbankan jiwa dan apa sahaja selain jiwa semata-mata untuk menempa keredaan Allah SWT. Mereka nak pergi tapi tak boleh nak pergi. Jadi Allah Ta'ala tetap tulis ganjaran pahala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ساروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.